Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di akhir surah An-Nahl ayat 124. Situ insya-Allah pada malam ini kita boleh habis surah An-Nahl itu, iaitu daripada ayat 124 sehingga 128 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sadaqallahul azim. Ayat 124. Sesungguhnya hari Sabtu itu dijadikan hari kelepasan yang wajib dihormati atas orang-orang Yahudi yang telah berselisih padanya, dan sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka telah persisihkan padanya. 5-9. Hari Sabtu adalah hari kelepasan bagi orang-orang Yahudi
sebagaimana hari Ahad menjadi hari kelepasan bagi orang-orang Kristian. Adapun kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikehendaki menghormati hari Jumaat. Di antara kaum Yahudi ada yang menghormati hari Sabtu dan ada pula yang menceroboh kehormatannya dengan berbagai helah. 599, yakni tentang perbuatan derhaka yang mereka lakukan dan penyelewengan mereka dari jalan yang sebenar. Ayat 125. Suruhlah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmat, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau seru itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang amat sesat dari jalannya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. 000. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini tentang cara dan tata tertib dakwah Islamiah, iaitu hendak dijalankan. Yang pertama, dengan hikmat kebijaksanaan, yakni dengan penjelasan yang tepat dan betul, berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Yang kedua, dengan nasihat pengajaran yang baik, yakni dengan pengajaran yang menarik dan dengan menyebut peristiwa-peristiwa yang akan datang sebagai iktibar supaya mereka mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, hendaklah berbahas dengan golongan yang menentang dengan cara yang sebaik-baiknya, yaitu dengan lemah lembut dan kata-kata yang baik, kerana cara yang demikian dapat melembutkan tentangan mereka. 126. Dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka adalah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Dan jika kamu bersabar, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. 01. Yakni kamu hendaklah membalas orang-orang yang telah menyakitkan kamu, maka balaslah dengan adil dan janganlah melampaui batas. Dalam pada itu, jika kamu bersabar, maka yang demikian amatlah baik bagi kamu. Ayat 127. Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu, dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan Allah, dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Itulah 45 ayat kita baca pada malam ini. Ayat yang merupakan sambungan ayat lepas dulu. Kalau kita tengok balik ayat yang ke 122, 123, Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagu mana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebenarnya agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma nama masa itunya nama Hanif, tetapi di segi keimanannya sama saja, rukun imannya juga, tidak lebih dan tidak kurang. Mengandungi percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat dan sehingga akhir apa naik karo itu. Cuma nama agak berbeza. Kadang-kadang nama sama. Kalau kita tengok dari surah Al-Baqarah, tak silap ingat. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Sebut di sana muslim. Muslim ini makna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri pun dalam sebuah tiap-tiap jemaah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati seboleh-bolehnya kecuali setelah kamu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayatnya agama jak dulu siapa kala ni tak lain tak bukan adalah agama Islam. Cuma dia punya syariatnya agak berbeza mengikut suasana, keadaan setempat dan sebagainya.
Zaman Nabi Adam alaihissalam syariatnya ada cara dia. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim syariat dia ada cara dia. Dan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun syariat perlu kira apa yang disyariatkan pada zaman ini. Tak boleh nak ikut syariat Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, Nabi Nuh, Nabi Adam, tak boleh. Sebab apa? Kita ada peraturan terkini. Dan agama-agama ni sebenarnya millah. Sebab tu disebut millati Ibrahim Hanifah. Millah ni cara hidup. Lagu mana kita nak hidup. Tak nanti kau cara makan, tak nanti kau cara minum, cara semaya, cara menego, cara meretah negara, cara berlaku-laku semua tu mesti millah, mengikut agama. Jadi agama ke apa? Dia agama yang sebenarnya. Agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan agama ni tidak boleh dipanggil agama kecuali Islam saja sebenarnya. Kok lain tak dipanggil agama. Kita boleh panggil orang panggil aliran pemikiran, mazahib, gitu je. Cuma pakai bubuh nama. Hak sebenarnya agama sebenarnya inna dina indallahi al-Islam. Itu saja. Hak lain tak dipanggil agama. Kenapa dia tidak mencukupi, tidak merangkumi segala aspek sebagaimana merangkuminya, mencakupinya segala aspek perkara yang ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala, itu agama Islam. Cukup tak cukup? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, 2-3 bulan nak wafat, turun ayat hukum dan terakhir. Bukan ayat terakhir, ada lagi ayat lepas pada tu, iaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ni aku dah cukup kamu, hai Muhammad. Agamamu, nikmat kamu, kau cukup belaka dah. Dan aku redha kepada kamu hanya agama Islam saja. Yahudi ke, Nasrani ke, hak lain pada tu lagilah tak betulnya. Kalau Yahudi, Nasrani pun tak boleh kata betul dah pada zaman Nabi Muhammad, maka hak agama lain, hak dulu ataupun hak baru timbul, memang betul-betul tidak betul lah. Kemudian, apabila kita cara bab Nabi Ibrahim, maka ada orang Yahudi, dia kata, dia pun ikut agama anak-anak Nabi Ibrahim. Contoh, ketika mana Nabi Yaqub alaihi salam nak wafat, dia tanya anak-anak dia, mau akan ikut agama siapa? Dia, anak-anak jawab, kami akan ikut agama ayah dan agama tok nenek, iaitu agama Nabi Ishaq dan agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu jawapan yang sebenar. Ini direkod dalam Al-Quranul Karim. Tak saya ingat surah Al-Baqarah. Tetapi didakwa oleh Yahudi, agama Islam ni tak betul. Hak betulnya agama Yahudi. Kerana agama Yahudi ni agama yang dipropori oleh anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam, kata dia. Ketika Nabi Yaqub nak wafat, ya Nabi Yaqub pesan benar kepada anak-anak dia supaya bawa Yahudi ni. Tapi benda tu kita kena kata karut 100%. Kerana Tuhan bagi jawapannya dalam Al-Quranul Karim, bahawanya perbualan atau dialog antara anak-anak Nabi Yaqub dengan Nabi Yaqub ketika dekat nak wafat tu, hak sebenarnya sebagaimana disebut dalam Al-Quranul Karim, agama yang sebenar adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ni wa ma kana minal musyrikin, tak rajin mensyirikkan Allah walaupun sekalipun, walaupun sedetik pun, walaupun ayah dia ni tukar buat berhala. Dia pergi jual berhala, tapi dia tak semua berhala. Nak jual tu, apabila orang mari nak beli, dia royak tak usah beli. Seminggu depan pergi jual pula, tak laku pula. Begitulah cara bermuamalatnya, comelnya adat tata susila Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayah dia. Ayat malam ni sambungan daripada ayat 23 lagi. Innama ju'ila sabtu 'ala allazina ikhtalafu fi. Dalam banyak-banyak cerita ketika Bani Israel, ada satu cerita iaitu cerita hari Sabtu. Hari Sabtu seperti kita lah ni lah. Hari zaman dulu, Ahad, Isnin, Selasa, Sabtu, supa zaman dulu, supa zaman lah ni juga harinya. Cuma satu masa dulu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan masa Nabi Musa alaihi salam, hari Sabtu tak boleh buru. Hari Sabtu tak boleh pergi jala, tak boleh pergi macing, tak boleh pergi ngai. Maka puak-puak dia nak langgar peraturan, dia cuba pergi ngai, pergi cahaya pukat, pergi cahaya bubu, pergi cahaya jala tak tahu hari. Dia pergi cahaya hari Khamis, pergi cahaya hari Jumaat.
Pada hari akad, hari Ahad. Itu salah satu tipu helah dia. Akhir sekali Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala jadikan mereka ni kera. Ada ulama kata tak jadi kera. Cuma ada keluar bulu. Perangai supaya kera. Jadi kita kera-kera jugalah. Itu kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi sini nak gambarkan kepada kita. Hari Sabtu ni hari besar kepada orang Yahudi. Sebab itulah kita nak puasa satu saja tidak digalakkan. Kemudian hari Ahad pula hari besar kepada orang Nasrani, orang Kristian. Sebab tu kita tidak dibenarkan puasa hari Ahad saja. Nak puasa kena kapur hari Isnin. Dan ni hari besar lima dua ni. Hari besar Yahudi hari Sabtu, hari besar Nasrani hari Ahad. Sebab tu dalam bab cuti ni, duk balas gagah Malaysia kita ni pemula sibuk nak cuti hari Ahad. Berapa dia padahal wallahu alam, kita tak saya komen. Tapi hari besar dalam Islam hari Jumaat. Allah Subhanahu wa taala akan buat kiamat hari Jumaat. Nabi Adam alaihi salam buat turun ke bumi hari Jumaat. Hari Jumaat ni banyak perkara. Dan hari Jumaat ni sayyidul ayyam, iaitu ketua kepada setiap hari. Mana hari yang paling dihormati hari Jumaat. Maya Jumaat apa hari Jumaat? Tak boleh maya Jumaat hari Sabtu. Tak boleh maya Jumaat hari Ahad, tak boleh. Jadi apa ada orang tanya, boleh ke tak boleh? Tak boleh ke kita cuti hari? Tak boleh ke kita kerja hari Jumaat? Sedangkan Tuhan apa sebut? Apa tu? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Apabila dipanggil, diseru untuk semaya, maka pakak mari semaya belaka, tinggal jual beli. Tapi apabila kamu sudah semaya, fantashiru fil ardi, hendaklah kamu berhambur ke muka dunia. Mana kita boleh pergi khijah juga? Jawapannya betul. Hari Jumaat bukan tak boleh khijah. Cuma kita nak tanya, cuti hari gapo? Hari Jumaat tak ada masalah nak khijah. Nak khijah seminggu boleh. Jumaat khijah, Sabtu khijah, Ahad khijah, Isnin, sampai 7 hari khijah. Boleh tak boleh? Boleh. Cuma nak cuti hari gapo? Bapa je kita beria-ia sangat lagi cuti hari Ahad, tak saya cuti hari Jumaat bapa. Nak sama kau lupa lah Ustaz. Kau lupa apa cuti Jumaat juga? Tak boleh. Muka kita belakang kan, parlimen kan? Ramai-ramai ada parlimen lagu mana kita kat tangan nak cuti hari Jumaat. Mesti agak kata-kata tak boleh, hak ni kata boleh, hak tak boleh. Kita ni nak syiar tu antara lain. Bukan kalau orang tanya bab Jumaat khijah tak boleh, jawab khijah boleh. Cuti tu. Apabila kita cuti Jumaat banyak perkara kita boleh buat. Kita boleh pergi belajar hak berdoa, hak lupa-lupa, pergi belajar tafsir apa semua, pergi bawa anak bini pergi mana-mana, pergi kelo apa semua apabila cuti. Apa kita nak ambil hari besar ke lain? Semua orang tahu ni. Hari besar Nasrani, Kristian, hari Ahad. Hari Sabtu Yahudi. Orang tahu belaka. Hari besar Islam, Jumaat. Ni perbahasan hak lama. Bukan ni hak zaman dulu. Untuk nak imbau kembali. Nak rakyat ni, bila kita sebut cerita ni, ikhtalafu. Mereka ni bersisi faham mengenai hari macam-macam cerita lah. Wa inna rabbaka la yahkum bainahum. Dan benda ni Tuhan bagi jamin dah. Tak usah duk pelik lah. Esok-esok Tuhan kata aku sendiri akan selesai antara kamu. Cuma kalau dia Tuhan selesai di akhirat kelak, nak buat apa lagi kita? Tak ada guna dah. Lagu mana kalau kita Tuhan selesai, ketika tu kita duk alih hak salah, nak buat mana? Waliyazubillah. Sebab tu kena salah ni. Jangan hidup Tuhan selesai di akhirat kelak. Gapa-gapa kena sesal ni. Tapi cara nak sesal tu belajarlah, bukan subal kedai kopi. Belajar ilmu tu, ilmu ni, ilmu perdoaan kena belajar. Ilmu mana? Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak. 3 ni perdoaan sebenarnya untuk kita mengajar. Ni kita sebut perdoaan, hak budak-budak sekolah kena duk belajar. Bukan hak tu je. Hak tu betul perdoaan, tapi banyak perkara lagi perdoaan yang perlu kita tahu, yang perlu kita pelajari. Okey, habis itu ayat, sambung ayat dulu. Ayat malam ni 125 ni lebih kepada dakwah, lebih kepada menyeru orang supaya beragama Islam. Jadi sebenarnya semua nabi, semua rasul ni kerja dianya tak lain tak bukan menyeru umat manusia ke jalan Allah. Menyeru umat manusia untuk beriman kepada rukun iman nekara tu.
Menyeru umat manusia supaya pertama percaya kepada Allah, kewujudan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyeru supaya orang percaya kepada mereka, supaya orang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelum pada ini, supaya orang percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada part yang terakhirnya Al-Quranul Karim, menyeru supaya orang percaya qada dan qadar, menyeru supaya orang percaya kita ni ada suatu hari yang mendatang, suatu hari yang pasti akan mari, iaitu hari kiamat. Negara ni dibawa, diajar oleh semua Nabi dan semua Rasul. Dia ajaran ni suatu ajaran lebih kepada kepahaman, lebih kepada kepercayaan. Sebab itulah dalam mengajar, dalam mendidik agama ini, dalam menyeru agama Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh sikit abuk nak paksa. Sebab tu Tuhan sebut la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Agama tak ada orang boleh paksa. Usahkan kita orang biasa nak paksa orang. Nabi sebagai Nabi lagi Rasul. Rasul pula Rasul yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Digelar dia Habibullah. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kalau tidak kerana Tuhan nak buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya bumi dan langit Tuhan tak buat. Hebatnya Nabi kita, hebatnya Rasul kita. Secara tu pun pak darah seorang tak boleh jadi Islam. Pak darah mana? Pak darah yang paling rapatnya dia. Hak dia duduk nupai rumah pak darah start pada umur 9 tahun setelah kematian Abu Talib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mati, diambil pelihara oleh Abu Talib. Start pada umur 9 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Bini. Pergi lagi sampai 40 tahun, jadi Nabi. Apabila jadi Nabi pun, Abu Talib masih sayang lagi. Bukti sayangnya, jika amul huzni. Ada sekatan ekonomi yang dibuat oleh orang Quraisy kepada, dibuat oleh kafir musyrikin Quraisy bercampur dengan orang lain kepada Nabi Muhammad dan waris-waris dia, maka pak darah Nabi Muhammad hak pera dia ni duduk sekali dengan Nabi, sama-sama berlapar dahaga selama 2-3 tahun. Ini nak gambar kesayangan pak darah dia. Tetapi di segi hidayah, memang hidayah betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhan kata innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Mu Muhammad mu tak boleh beri hidayah kepada siapa-siapa yang mu suka, tetapi aku memang aku boleh bagi hidayah kepada siapa-siapa aku kenal. Maka ayat ni lah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah Taala minta supaya kita ud'u, berdakwah, beroyak, bercerita mengenai Islam ni bil hikmah. Bil hikmah sini ni bukan masuk hikmah ke bahasa Melayu kita. Mengikut fahaman ustaz lah. Fahaman ustaz-ustaz lain boleh tanya ustaz lain pula. Maksud sini ustaz pernah tengok dalam tafsir al-hikmah bermakna bil Quran. Maknanya kita nak menyeru umat manusia pertama sekali mesti bil Quran. Yang kedua wal mau'izatil hasanah bil hadis. Bisunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tu wajadilhum billati hiya ahsan, itu baru yang dikatakan hikmah. Hak kita faham hikmah ke bahasa Melayu. Mana kita nak berdakwah mesti tengok pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga nak kecek lembut, ambil cara, tengok suasana, tengok zuruh, tengok environment apa semua tu, tengok kepada wajadilhum billati hiya ahsan. Tetapi hak pertamanya dengan Quran. Quran tak boleh main-main, tak boleh belembut-belembutnya Quran. Kalau Quran kata gitu-gitu tak boleh belembut. Tak ada semua bab. Kalau Quran kata benda ni molek, kita kena kata molek. Tak boleh kata molek, tak nama kita kata molek serati orang ni. Kalau kata benda tak boleh kira lah gitu. Kena hikmah ustaz. Hikmah tu kena duduk yang ketiga tu wajadilhum billati hi ahsan. Bermujalalahlah kamu dengan mereka, berdebatlah kamu dengan mereka billati, dengan suatu cara ahsan yang terbaik, tetapi selepas daripada Al-Quran, selepas kepada hadis. Sebab sumber rujukan kita mesti ada empat tu, Quran, hadis, ijma' ulama' qiyah. Dia kena faham tu cara dia. Tak boleh kita ambil bil hikmati wal mau', tak boleh nak ambil wajadilhum, tak dapat, tidak gitu. Cuma kita kena tahu cara lah. Sebut sini cara lagu mana, dengan berlemah lembutnya lagu mana. Tapi bukan semua benda dengan berlemah lembut.
Tak boleh kita kata nak ajar semaya orang masuk Islam. Nak ajar mai Zuhur 4 rakaat nama tak pandai ke? Ajar 2 dulu. Tak boleh. Kena 4 lalu. Puasa ni kalau tak boleh, puasa sampai hari Zuhur. Lepas Zuhur kita makan lepas 5 hari. Lepas 10 hari, 20 hari, baru puasa straight. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh buat kau tak? Tak boleh lagu tu. Tidak passion dia. Jadi wajadilhum billati ihsan pun kena berpandukan kepada al-hikmah, iaitu Al-Quran. Berpandu mau'izatul hasanah, iaitu al-hadis. Tapi orang ramai kata je sekat tu lalu. Hendaklah kamu berdakwah bil hikmah, dengan penuh hikmah, lemah lembut gini. Lepas tu nak terjemah ke apa mau'izatul hasanah? Nak hurah lagu mana wajadilhum billati hi ahsan? Nak hurah dah lah. Hikmah penggunaan bahasa Melayu. Memang hikmah ni asal kalimah Arab. Tetapi hikmah bagi orang Melayu duduk nombor 3 tu. Wajadilhum. Dan dapat wajadilhum itulah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala apabila Nabi Musa alaihi salam suruh berdepan dengan Firaun. Firaun ni bisa Firaun pun dia ni pak dara Nabi Musa. Dia ni pak akak Nabi Musa. Hebat tahu mana dia pun. Itu apa tu apa akad Nabi Musa. Maka Tuhan suruh Nabi Musa pergi berdepan, pergi berdakwah. Firaun yang ngaku jadi Tuhan. Apabila orang ngaku jadi Tuhan ni orang yang mensyirikkan Allah. Orang mensyirik Allah ni orang yang dikasihkan dia ni zalim. Orang yang paling zalim yang tamukannya orang yang tidak percaya kewujudan Allah. Orang yang tak percaya Allah ni satu itu orang zalim. Maka apabila nak berdepannya orang zalim sekalipun, Tuhan royakkan Nabi Musa pergi tu kecek dengan layin, dengan penuh lemah lembut. Tapi nak royak apa dia? Nak royak Tuhan satu. Nak royak mu ni tidak Tuhan. Nak royak ayah ni tidak Tuhan. Nak royak gini-gini. Tapi cara belum lembut. Begitu juga ayat lain Tuhan sebut izhaba ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa dan Harun, mugilah jumpa pak akakmu tu innahu tagha. Dia tu gelak gelmak katuk Daud. Bahasa Kelantan. Faham kau gelak gelmak katuk Daud. Makna kena gilah dakwah pak akakmu tu. Dia tu tak nampak ke satu tu. Kalau kita terjemah lah ni, jahit tu okey kan begitu lagunya. Guna bahasa molek tu. Dia tak kata izhaba ila fir'aun innahu kafirun. Tak kata. Innahu dia tak kata. Dia kata guna perkataan yang agak lembut untuk memberi fahaman kepada Firaun. Padahal Tuhan tahu dah lemah lembut cara mana Firaun ni tak beriman dah. Buktinya memang tak beriman baksu lah. Siapa dia nak mati lola tu, lemah kokak tu, baru ya amantu bi rabbi Musa. Aku beriman adalah dengan Tuhan Musa. Tak faham lagi tu. Tak cerak lagi Tuhan tu siapa? Ya Tuhan Musa. Tuhan Musa bukan dia, Tuhan mu dah lah. Kita lila ni kata, mu beriman ke Tuhan? Beriman. Tuhan ke mana? Hak supaya tu guru tu royak. Untuk kena. Kena royak Tuhan. Tuhan kita. Susah. Orang kalau duduk main, Tuhan supaya tu guru tu royak. Supaya Tuhan supaya ustaz ni royak. Mana tidak kemah lagi dah. Kena kata beriman kepada Tuhan. Sebab tu kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Kalau orang suruh aku jadi saksi, aku berani jadi saksi. Tuhan ni sah. Buktinya begini. Jadi nak sebutnya mau'izah hasanah. Wajadilhum tadi mesti berdebat, mesti kecek, bermujamalah dengan orang ni dengan cara lemah lembut. Kenapa dengan cara lemah lembut tu? Dengan harapannya orang yang mad'u yang kita seru itu mudah buka pintu hati dia. Kalau orang biasa buat contoh, air hot titik atas batu lama-lama berubah juga. Nak banding kita ambil kayu atau kita ambil besi, katok kokoh mata tinggal, tak jadi apa. Tapi air hot titik tu sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, lama-lama berubah juga batu. Itu nak sebut cara kelembutan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilih. Sebenarnya Tuhan tahu dah. Hak mana sesat, hak mana hidayah Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah. Katalah Tuhan ni tahu dah. Si A ni dakwah cara mana pun lagu tu dia. Kita pergi ajak cara mana pun tak degih dia. Contoh kita nak pergi ajak bayar Jumaat. Ni orang ni Islam dah ajak bayar Jumaat. Tak sudah ajak tak degih. Berapa dah? 10 tahun dah kita ajak tak degih. Tuhan tahu dah.
Tapi bapa Tuhan suruh pergi dakwah juga. Bapa Tuhan suruh royak juga. Tak lain, tak bukan. Pertama Tuhan tengok kita ikut tak suruh dia. Yang kedua, hijau kita tu akan dibayar. Hijau kita akan diberi ganjaran di akhirat kelak. Soal dia terima hidayah kau, ikut kau, tak ikut kau, hak kita suruh, hak kita ajak, hak kita dakwah, hak kita seru, itu bukan hijau kita. Itu hijau Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam dakwah ni tak ada perah. Ada mesti dakwah semua. Ai bunyi loceng tu. Inai dulu Sementara loceng bunyi. InsyaAllah kita habis 8.30 tak ada lorak air. Kenali mana saksi utia gini. 8.30 insyaAllah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabil. Tuhan ni tahu dah hak siapa sesat, hak apa, hak siapa akan kufur. Tuhan suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi dakwah Firaun. Dia tahu dah Firaun sesat. Sama-sama anak akak dia pergi dakwah. Oh, mu ni gapo aku pegang mu jak kecil ai main royak Tuhan. Gapo akulah Tuhan. Tapi Nabi suruh pergi dakwah juga. Bukan fokus 100% kepada Firaun. Awil tengok, awil lagi berdakwah Firaun merasa tercabar dia. Akhir sekali dia kata tuduh Musa kata mu ni mesti tubik lama 10 tahun lebih ni. Mungkin belajar sihir mana. Mampu bisa mu ni sihir ni. Nak aku tukar lagu ni jadi ular ni. Ni Musa kata bukan sihir ni mukjizat Tuhan. Sihir ni. Lagu mana kita berlawan? Ni Musa kata beres. Maka dia panggil tukar sihir dia. Tukar sihir dia raja. Nujum 4 belalah panggil belakang. Panggil belawai kalau orang ramai tukar sihir menang Musa. Bukan sekat kalah tu je. Orang hak jadi tukar sihir di raja ke apa semua ni tengok mukjizat ataupun apa yang berlaku kepada tukar Nabi Musa ni bukan sihir. Tukar sihir ni mesti orang cidik-cidik. Dia mikir-mikir bukan sihir lagu ni. Kita belajar lama boleh PhD dah ada ni. Nak aku boleh makan hak orang tak nak sabar lah ni. Akhir sekali pakak beriman kepada Nabi amantu bi Musa. Amantu bi Rabbi Musa amantu beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan Firaun marah. Tengok tu. Katalah Firaun, katalah Nabi Musa dengan Harun tak pergi berdakwah Firaun. Siapa nak masuk Islam cakap tu? Tak mungkin orang lain boleh masuk Islam. Kalau bagi dakwah seorang boleh seorang Islam, 2 orang ataupun boleh sebutir kampung je, mana orang lain tahu. Tapi apabila lagi nak berdakwah Firaun nak marah, kumpul orang ramai-ramai di stadium besar, akhir sekali buat satu pertandingan, kalau orang ni masuk Islam belaka, beriman dengan Musa. Ini nak asbab. Sebab itulah kita ada dakwah ni, kita jangan tengok orang tu gini-gini. Kita pergi royak. Kita pergi berdakwah. Kita royak kebenaran. Ni kita segi royak. Kalau royak pun tak jadi hijau tak. Kita royak lama, tak kecil. Jangan gitu. Royak. Hijau kita royak aja. Hijau memberi faham, memberi taufik, memberi hidayah adalah hijau Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk sibuk. Kita ikut hijau Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, begitu Allah Taala ni, dialah yang tahu, lebih mengetahui siapa yang hak biasa akan boleh hidayah. Itu hak tahu belaka. Sebab tu dalam ayat lain tu kata, sebutir dunia ni kalau aku nak jadi boleh hidayah belaka pun boleh. Sebutir dunia ni kalau aku nak jadi kufur belaka pun boleh. Itu hijau Allah Taala. Dia belaka kita ni, hati kita duk petuk tangan dia belaka ni. Sebab tu kita jangan lupa duk berdoa. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balik ke hati. Sabbit qulubana ala dinik. Tetaplah hati kami ni di atas agama kamu. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Minta Tuhan jaga hati kita. Kalau Tuhan tak jaga hati kita bukan boleh bertahan. Mari ujian besar-besar. Ujian sikit-sikit tak apa. Mari ujian besar-besar nak buat mana. Sebab tu kita jangan duduk cabar orang ni. Oh kawan mari ke apa beres. Jangan. Menurut lagu tu jangan kita orang panggil jadi ego lagu tu jangan. Ayat seterusnya, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi wa in sabartum la wa khairul lis-sabirin. Ini cerita kalau orang buat khianat kita. Ini cara agama aja, cara orang mukmin aja.
Orang buat khianat kita lagu mana? Maka kalau kita nak balas pun jangan lebih daripada dia buat khianat kita. Payah nak ukur tu. Duk sementara maya kocok kita bok kena sebutir. Kita pun diberi peluang oleh agama gocok sebutir pula. Tu je. Jangan rebok sebutir kita ambil kayu 2 3 sampai lah mati. Dosa kita. Tapi payah tu nak suka tu lagu mana nak pergi sama tak? Tuhan bukan suka sama tak sama. Tuhan nak royaknya hak yang kedua tu. Wala in sabartum fa huwa khairul lis-sabirin. Kalau mu boleh tak balas, hak tu terbaik. Nak royak hak tu. Bukan nak royak sebalah. Nak ukur lagu mana orang kocah kita ni nak kocah orang. Nak ukur lagu mana orang calar kereta kita calar kereta nak ukur lagu mana. Tak boleh nak buat. Tapi sebab itulah Tuhan cakap kita wala in sabartum jika sekiranya kamu sabar, summa lahu wa khairul lis-sabirin. Nescaya sabar itu terbaik. Ini royak ni benda payah. Bak sabarlah satu benda yang nak ulah tak boleh. Kecuali berlaku atas diri masing-masing sabar lagu mana. Tak nanti ke sabar lagu mana, turun panis jangan lepas ada lagu mana. Orang tak curi dia ambil itu pitu lagi. Air tak ada lagi, kita bisa contohnya. Ataupun orang gitan lah. Ni tanah jauh dari sana. Ni barangkali orang ambil lepas kita gitan lah. Kita turun mengamuk. Siapa dia ni gini. Macam dia mari nyonya. Itu nak sebut sabar. Yang paling rekah kali tu. Kalau siapa rajin dah lepas tu, dia boleh tahu. Hak tak rajin lagi, jangan minta suruh hilang. Ni hak sini ni, hak Mekah saya kira lah. Hak Mekah kadang-kadang tak hilang. Kita tak koksi. Kena ambil ke baladiah dia. Majlis pembandaran dia ambil tahu. Ada juga. Ada letak tu, tak ingat nombor. Yalah juga. Masuk pintu ni, di kayu pintu lain. Tak jumpa juga. Macam-macam perkara. Ujian Allah Ta'ala di Mekah, itu ujian lagi. Pak kita ni, ada juga dia mau kena ujinya. Dia pakai selipat Adidas, gua 100 lebih. Kena uji semua-semua. Tunggu-tunggu tak ada. Allah tak ada. Kalau pakai hak 2,5 insya-Allah ada. Uji belakang tu. Tapi nak royak sabar. Tuhan sebut sabar. Wala in sabartum, kalau sabar, lahwa khairul lahum. Nescaya terbaik sabar. Payah tak payah pun kita cubalah. Tak boleh sabar hak besar-besar, hak tinggi-tinggi, hak payah-payah. Sabar hak kecil-kecil dulu. Sabar hak biasa-biasa dulu. Masing-masing boleh ukur diri sabar lah ke mana. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Tuhan kata dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan telatah orang-orang yang ingkar itu. Memang ayat ni turun kepada Nabi Muhammad supaya sabar dengan khianat yang berlaku di zaman dia. Tapi ayat ni untuk kita semua ni. Nabi wafat dah. Jadi kena sabar khianat dalam bab dakwah. Misal, memanglah bila kita dakwah kita royak benda comel. Kita royak benda baik. Masalah dia dengar dia bahasa tak molek. Dia dengar dia bahasa kita nak ngaca ke dia. Dia dengar dia bahasa kita nak nguduh ke dia. Lagu tu lah perasaan orang kafir dulu. Siapa orang kafir kata, Allah, nangamu mari ni, mu tak ada kira ni, mu nak royak agama tu nenek kita mula tak betul. Aku tahu dah lah. Memang tak betul ngerti. Sebab tu Nabi royak. Sebab tu Tuhan hantar Nabi, Tuhan hantar Rasul. Kerana agama yang dipimpin oleh tok nenek dia dulu, ramanya tak betul. Dan tak betul ni kerana tidak ada peringatan demi peringatan dari semasa ke semasa. Kita baca dalam surah Yasin, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Mari Nabi, mari Quran apa semua ni tak lain tak bukan litunzira, untuk memberi peringatan, memberi izar kepada suatu kaum. Ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, di mana kaum tu satu masa dulu dia tidak diberi izar, tidak diberi peringatan, tidak ada tazkirah, akhir sekali ghafilun, sesak barat, lupa ability. Itu penting tazkirah. Sebab tu dalam Quran sebut wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu memberi tazkirah. Tazkirah cukup bahasa Arab, cukup Melayu terjemah lagi lah. Memberi peringatan, kau memberi apa semua kau. Sebab apa? Benda ni, benda tazkirah peringatan ni adalah merupakan suatu manfaat, kepentingan, kebaikan kepada orang mukmin. Contoh tengoklah ni COVID-19. Dua royak semua. Di sekolah tu siapa kena royak 3-4 kali sehari.
Pagi sekali royak, oh hendaklah basuh tangan gini. Masa rehat pertama royak pula, hendak belajar. Pergi kereta tu, beratur molek, naik basuh tangan. Pani turun basuh tangan pula. Tak royak tak apa budaknya basuh tangan. Tapi tak boleh, kena tazkirah. Rehat keluar, royak pula. Lepas tu nak balik, royak pula. Hendaklah berjalan berjauh-jauh. Mesti ada penjarakan. Di tangga pun jangan duduk kupu ke semua. Penuh kupu di tangga. Royak dah tu. Kena tak cikgu pula seorang tangga. Seorang duduk kat kelas, seorang duduk tangga, seorang duduk tengah jalan, seorang kat motosikal. Apa royak tu budak tak tahu kau? Tahu. Orang tua tahu kau? Tahu. Tapi apa royak? Tazkirah. Duk royak secara tu 4 kali sehari tu pun. Kabar-kabar masuk dalam kelas, deru duk setokong kat dia. Meja kita tak jauh dah. Ini nak kepentingan tazkirah, kepentingan beri peringatan. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Minta Nabi Muhammad diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersabar tentang khenah-khenah yang dilakukan oleh golongan-golongan ingkar itu, dan tiadalah berhasil kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar-sabar dah, di samping sabar kita kena royak Tuhan sepatutnya. Jangan sabar senyap kita saja. Kita kena mohon pertolongan daripada Allah. Ayat lain Tuhan sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah. Nak minta dengan Tuhan, pertama sabar, yang kedua semaya. Semaya ni nak gambarkan kepada kita bahawa takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar saja tak cukup lagi. Biar kita ada permohonan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala sahaja yang boleh memberi pertolongan kepada kita. Wala tahzan alaihim. Tak usah rasa duka kita di atas tindakan mereka. Mereka masuk Islam ko, tak masuk Islam ko, mereka buat ugut tak nak bunuh kau kamu semua, tak usah dia wala tahzan. Ayat lain tersebut, tak usah takut ke belakang ke lain, tetapi takutlah kepada waksyauni. Jangan kamu takut kepada benda lain, hendaklah kamu takut, kamu gerung kepada aku saja. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Dia jangan rasa orang panggil skok-sebok. Dhaikim ni sepik dada. Jangan rasa skok-sebok dengan orang duduk lawan kita. Dengan orang hak kita berdakwah, dia tak sih dengar. Bukan sekat tak usah dengar, dia marah kita. Bukan sekat marah kita, tetapi buat jahat kita pula. Nabi diri kena buat jahat. Nabi Zakaria kena keraknya gaji, kena bunuh. Nabi Yahya anak dia, kena bunuh. Nabi Muhammad diri beberapa kali diancam, dibuat satu perancangan untuk nak bunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sentiasa jaga dia untuk nak perhabis risalah ataupun perkara yang Tuhan nak perhabis. Tidak kata mati tengah jalan, tidak. Allah Subhanahu wa taala royak ke malaikat Jibril, bagi royak ke Nabi tu, buti-buti jangan pergi orang nak jahat gini, gali lubang lah, macam-macam cara nak kena ke Nabi. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Kita kena yakin Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Sentiasa bersama ni kalau kita terjemah ke Kelantan kat duduk sekali semua. Allah Taala duduk sekali semua dengan orang takwa. Dan duduk sekali semua dengan orang yang suka kepada kebaikan. Suka nak mengislahkan diri. Suka nak comel diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana orang itu sentiasa usaha memperbaiki diri dia. Di samping perbaiki diri dia, nak baiki diri orang lain, itu orang panggil dakwah. Dakwah ni baiki orang lain. Jangan pula ada buat hujah dengan ayat ni. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Naklah kamu jaga diri kamu, anak bini kamu daripada api neraka. Maknanya kena jagamu dulu. Jagamu comel dulu, baru boleh jaga orang lain. Oh, tidaklah betul maksud dia. Sini maksud jaga diri, dia jaga semua orang. Bukan maksud lepas comel kita berjaga orang. Oh, lagu tu tak payah mengajar lah. Ustaz-ustaz je, cikgu tak mengajar. Biar ustaz-ustaz ni dia boleh jaga diri molek dulu, mengajar orang lain. Tak ada ilmu sama orang lain. Bukan situ maksud dia. Situ nak royak kewajipan ibu bapa. Kewajipan ibu bapa kena dia sendiri kena pandai, dia menjadi kewajipan untuk jaga anak bini dia. Itu sebenarnya. Jadi sini Allah Taala sebut innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maknanya kalau kita ni sebagai orang takwa, kita tidak kena gerung, tidak kena pusing apa, kerana Tuhan sentiasa bersama kita. Kalau Tuhan hidup sekali kita agak beres lah. Kita kalau ada bodyguard sekali kita wala segar dah. Bodyguard ada.
Puasa tak guna, tak kenalin ke apa dah. Ni Tuhan kata aku denganmu. Allah. Lebih-lebih lagi lah. Tuhan hidup sekali kita. Siapa nak buat anak kita? Tak ada orang boleh anak kita. Kenapa? Tak ada orang boleh beri mudarat kepada kita. Melainkan biiznillah. Walladzina hum muhsinun. Dia Allah Ta'ala sentiasa bersama orang-orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain. Asal itulah sebagai penutup surah An-Nahl pada malam ini. InsyaAllah akan datang kita masuk surah baru pula, iaitu surah apa? Surah Al-Isra. Surah Isra ni. Baca Isra ni kena baca mulai apa? Musim Isra Mi'raj. Tak apa kita Isra Mi'raj awal sikit daripada bulan dia, tak ada masalah. Ni baru masuk ayat kedua ke ayat ketiga bulan Safar kan. Baru dah habis dah. Duduk tak duduk kita ni habis dah sebulan bulan baru, tahun baru kita. Dah masuk bulan yang kedua. Enggak pasti bulan ketiga. Nama puasa ke apa pula. Habis tahun pula. Begitulah kehidupan kita, begitulah umur kita. Oleh kerana itu, kita ni hendaklah sentiasa berada dalam keadaan, sentiasa berdakwah diri kita saja, tetapi kita menyeru juga orang lain untuk meningkatkan, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang taala yang memang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna hikmah. Allahumma arzuqna al-qana'ah wa habbibna fi salatil jamaah wa dzakirna ya maulana bil mauti kull sa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh, ada siapa tinggal anak kecil ni? Tapi kalau tinggal anak klik tak boleh. Siapa ada tinggal anak kecil boleh ambil dekat dia. Anak kecil kereta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
الله أكبر الله